Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kali ni kita sambung kisah seram dekat KMJ hari tu. Rupa-rupanya banyak juga kes seram yang ada dekat KMJ ni. Nasib baiklah time saya belajar dekat sana, saya tak tahu pun tentang kes-kes seram ni. Jadi pengalaman seram kali ni dikongsikan oleh seorang lelaki, junior saya ni, sebab dia belajar dekat matrik tu pada tahun 2008-2009. Saya pula pada tahun 2007-2008. So kira junior setahun je lah. Masa tu dia dapat bilik dekat tingkat 2 blok A. Dia ada roommate namanya Bijan, Naim dan juga Arif. Jadi dia ni jenis orang yang buat kerja last minute. Study pun macam ikut mood je. Tapi biasalah budak lelaki ni buat kerja last minute macam mana pun kerjanya mantap. Itu yang kadang-kadang geram jugalah dengan geng dia orang ni. Okey, ada satu malam tu pada jam 2 pagi barulah dia ada mood untuk siapkan report dia. Masa tu dia kena siapkan report kimia sebab esoknya tu dia kena hantar report tu. Jadi pada malam tu, bukan malam lah sebab memang dah pagi kan, 2 pagi. Jadi pada pagi tu katanya Naim ni memang selalu tidur awal. Bijan pula sharp pukul 2 je mesti tidur. Dan Arif pula tak tentu, kadang-kadang tidur awal, kadang-kadang tidur lewat. Malam tu semua orang tidur pada pukul 2 pagi. Dan dekat KMJ ni pukul 12 je dia orang memang akan tutup lampu. So masa tu dia pun buka lah lampu dekat meja sebab nak siapkan report ni. Dalam jam 3 pagi tu dia tak tidur lagi tau. Dia masih lagi struggle untuk siapkan report dia. Tiba-tiba ada bunyi ketukan dekat tingkap bilik dia. Masa tu dia palingkan muka tengok ke arah belakang. Yelah nak tengoklah apa yang main ketuk-ketuk tadi kan. Masa dia tengok ke arah tingkap tu, tingkap bilik tu terbuka luas tau. Dan tak ada apa-apa pun kat situ. Lepas tu dia pun tengok jam. Dah pukul berapa Tengok-tengok dah pukul 3 tau. Jadi dia pun fikir tak ada apa-apa kot, perasaan je ni. Dia pun sambunglah buat report lagi. Tiba-tiba sekali lagi dia dengar macam tingkap bilik dia diketuk. Kali ni lebih kuat daripada yang pertama kali tadi. Masa ni lah dia yakin ni bukan perasaan je ni. Ni memang ada benda yang dia tengah ketuk. Lepas dah dengar ketukan yang agak kuat tadi, dia palingkan lagi sekali. Paling tengok macam tak ada apa-apa pun. Masa tu memang dah habis, benda dah ada carut dalam hati dia ni. Sebab masa tu kan dia duduk dekat tingkat 2. Jadi tak mungkinlah ada benda yang boleh ketuk tingkap bilik dia tu. Kalau duduk dekat tingkat bawah sekali tu, logik lah kot-kot lah ada budak-budak yang nak main-main kan, ketuk-ketuk ke apa kan. Tapi sebab masa tu dia terpaksa juga siapkan report dia, jadi dia pun macam belagak berani lah, macam buat-buat berani lah kan. Masa tu dia pakai earphone, lepas tu dia pasang kuat-kuat. Dah tak nak dengar, tak nak hirau apa yang jadi dekat sekitar dia. Dia nak fokus siapkan juga report dia. Dalam pukul 4 pagi barulah report dia tu siap. Dan lepas siap tu terus dia tidur. Katanya nasib baik jugalah dia ni jenis yang tidur mati. Lepas dia dah tidur tu dia memang dah tak tahu apa jadi dah dekat dunia ni. Malam kedua tak ada apa-apa yang jadi. Malam ketiga katanya dia kena stay up lagi sebab dia kena siapkan lab report fizik. Malam tu macam biasa, pukul 2 pagi je semua kawan-kawan dia ni tidur. Jadi tinggallah dia seorang-seorang duduk siapkan report tu lah. Masa tu sama juga, dia pasang lampu meja je, lampu yang lain semuanya gelap. Tiba-tiba dia dengar tingkap bilik dia tu diketuk daripada luar tau. Time tu memang dia dah reda dah. Kalau kena kacau pun kenalah. Sebab dia memang nak kena siapkan juga report tu. Sebabnya esoknya tu dia kena hantar. Masa dia dengar ketukan tu, dia tengok jam dia juga. Tengok jam pukul 3 pagi juga tau. Memang sah. Benda ni memang buat kerja jam 3 pagi. Lepas tu dia pun buka lah laci meja dia untuk cari earphone. Kiranya nak buat benda yang sama lah. Pakai earphone, buka kuat-kuat, lepas tu fokus pada kerja je. Sekali dia tengok earphone tu tak ada tau dalam laci dia. Dan dia cari habis serata tempat dia tu, dia cari sampai ke rak buku pun dia cari, tapi tak jumpa juga. Jadi masa tu memang pasrah je lah. Janji dia boleh siapkan kerja dia. Lepas tu sekali lagi tingkap bilik dia diketuk. Masa tu dah seram sejuk dah. Nak buat report ni pun dah tak fokus dah. Dia pun decide untuk tidur je malam tu. Dan report yang tak habis siap tu esok je lah buat. Sebab kalau tak pun memang tak boleh nak fokus. Okey, katanya cara dia tidur macam dalam gambar ni tau. Dia letak bantal kat tepi tingkap dan dia tidur terbalik daripada kawan dia. Sebab katanya dia lebih suka mengiring ke kanan. Cepat tidur katanya. Masa tu susah jugalah dia nak tidur. Yelah lepas dah kena kacau dah 3 kali kan. Tiba-tiba tak
sekali lagi tingkap kaca bilik dia diketuk. Kiranya ni dah kali ketiga untuk malam tu je. Dalam masa tu dia ada kat sebelah tingkap tau. Dan tingkapnya pula terbuka luas. Sebab katanya tingkap tu memang diorang akan selalu buka sebab nak bagi udara masuk. Kat dalam bilik tu memang panas. Lepas dah bunyi ketukan tadi, lama jugalah dia duduk perhati je dekat tingkap tu. Lepas tu dia fikir, nak pergi tutup ke tak? Nak pergi tutup ke tak? Takutnya kalau dia bangun nak pergi tutup tingkap tu, sekali ada benda pula yang jengah. Lepas tu dia ambil keputusan untuk biar je terbuka macam tu, hiraukan benda tu, dan dia pun baring mengiring ke kiri. Kiranya dia pusingkan badan lah sebelah kiri pula. Tiba-tiba dia nampak dalam cermin ada satu lembaga putih yang melayang dekat luar tingkap dia. Masa tu dia memang terkejut gila, cemas dan tak tahu nak buat apa dah. Kelibat putih tu pula lalu dengan cepat sangat, macam sekilas macam tu je. Lepas tu dia terus palingkan muka dia dan tengok ke arah tingkap tu. Dia perhati je ke arah tingkap tu nak tengok apa benda yang lalu tadi. Sebenarnya dia ni agak-agak penakut juga, tapi dalam penakut dia pun ada beraninya. Tapi masa dia tengok perhati je kat tingkap tu, tak ada apa-apa pula. Dan masa tu jugalah dia perasan yang bantal yang sepatutnya dia peluk tu ada kat sebelah dia. Sebenarnya dia masa tu dalam keadaan yang peluk bantal tau. Tapi bantal yang sepatutnya dia peluk tu ada kat sebelah dia. So, dia peluk apa masa tu? Dalam hati dia ni, dia cakap, sudah, apalah yang aku peluk ni sekarang ni. Dia pun beranikan diri untuk jeling apa benda yang aku tengah peluk sekarang ni. Masa dia jeling tu, dia nampak macam ada bahu yang dibalut dengan kain putih tau. Astagfirullahalazim, beribu roma, astagfirullahalazim. Sebenarnya sekarang ni pukul 12 malam tau. Pukul 12.18 malam. Rupa-rupanya yang dia sedap duk peluk tu adalah pocong tau. Lepas tu apalagi dia menjerit sekuat-kuat hati, tapi tak ada pun suara yang terkeluar. Dan masa tu juga dia memang tak berani dah nak tengok sekali lagi apa benda yang dia peluk ni kan. Sebab dia takut kalau dia tengok lagi, nanti dia nampak muka pocong tu. Dan dalam hatinya tu, habis dah dia mencarut, bukan main mencarut lagi. Masa tu dia pejamkan mata, dia tak nak buka mata dan dia cuba untuk lepaskan diri. Tapi katanya makin dia meronta, makin dia cuba untuk melepaskan diri, makin kuat pula pelukan dia tu. Katanya habis ni lengan kiri, lengan kanan dia ni semuanya sakit-sakit sebab dia rasa macam peluk gerasnya tu macam batu. Lepas dia tak berjaya melepaskan diri tu, dia pun tenangkan diri, dia cuba tenangkan diri, dia beristighfar, dia baca-baca sikit dan dia buka mata. Dia beranikan diri untuk buka mata. Dia intai balik, ada lagi tak? Ada lagi tak? Sekali ada lagi, tahu tak? Lepas tu apa lagi? Cepat-cepat dia tutup mata. Dan masa tu dia dah tak tahu nak buat apa dah. Yang ni pula macam tak nak lepaskan pelukan, macam dia pula yang peluk kita. Lepas tu dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Dan masa itulah dia rasa macam pelukan dia tadi dah terlepas. Dan bila dia tengok dalam pelukan dia tu, memang dah tak ada dah benda tu. Masa tu dia dah berpeluh-peluh dah. Lepas tu dia tengok-tengok kawan-kawan dia yang lain, semuanya sedap tidur. Terus dia ambil selimut, dia selimut bungkus, cuba untuk tidur juga. Esoknya tu dia ceritakan pengalaman dia diganggu pocong ni dekat kawan-kawan dia. Dan masa itulah heboh satu dewan kuliah tahu yang dia ni diganggu pocong. Lepas tu dia ada cerita juga yang ada budak 2 tahun. Jadi dekat matrik ni dia ada budak 1 tahun dengan budak 2 tahun tau. Jadi benda tu ditentukan depends pada result kita. Result SPM lah. So budak 2 tahun tadi cakap yang dekat blok B tu memang dah ada gangguan pocong. Jadi katanya ada seorang pelajar ni dia macam pandai sikit bab-bab macam ni. Dan dengan cerita yang dia dah pagar kawasan-kawasan situ. Jadi sebenarnya masa saya belajar dekat situ, tahun saya tu saya ada dengar yang budak-budak lelaki ni ada buat gotong royong. Sebab masa tu kiranya heboh lah kes gangguan pocong ni. Dan saya ada dengar juga masa tu ada seorang pelajar yang kiranya pandai lah dengan ilmu-ilmu yang macam gini ni. So dia dah pagar dekat certain kawasan tu supaya tak diganggu. Okey, kisah kedua ni adalah kisah pengalaman seorang pelajar yang diganggu lepas dia panjat tangki air. Tangki air dekat KMJ tu. Teringat pula dekat seorang lelaki budak kelas saya ni. Dia tu nampaklah macam gaya-gaya yang macam nakal sikit. Tapi dia punya otak otak yang bijak betul lah. Itulah orang kata don't judge the book by its cover kan. Okey, kes panjat tangki air ni sebenarnya saya tak tahu pun ada juga orang yang buat aktiviti macam ni. Kalau tahu dulu, ikut tak panjat? Tak, saya tak akan buat macam tu. Saya ni jenis orang yang ikut peraturan. Takkan buat kerja-kerja macam tu.
Okey, saya akan cuba ceritakan cerita ni mengikut perspektif student ni. Dan saya rasa student ni sekarang dah jadi doktor dah. Okey, masa dia belajar dekat KMJ tu, aktiviti yang kawan-kawan dia orang akan buat kalau dia orang bosan, dia orang akan pergi panjat tangki air. Sebenarnya tangki air tu kawasan larangan. Malah ada pagar besi yang agak tinggi lah. Tapi dia orang tu macam sanggup tahu panjat. Sebab katanya nak tengok view daripada atas tu. Tak tahulah cantik ke tak malam kan. Jadi dia ni memang tak pernah ikut sebelum ni. So dia pun macam pelik jugalah, apa yang best sangat duduk kat atas tu kan? Cantik sangat ke? Tapi ada satu malam tu tak tahulah apa yang merasuki jiwanya, dia setuju untuk ikut kawan-kawan dia untuk panjat tangki air tu. Jadi dia adalah salah seorang geng yang akan panjat tangki air tu pada malam tu. Katanya geng dia yang akan panjat tangki air pada malam tu kebanyakannya adalah sains hayat. Macam yang saya cakap hari tu, dekat matrik ni dia ada 3 course. Yang pertama sains hayat, iaitu belajar biologi, lepas tu sains fizikal yang belajar fizik dan juga account. Jadi geng dia masa tu kebanyakannya sains hayat dan juga ada beberapa sains fizikal. Jadi masa tu dia orang janji untuk jumpa untuk berkumpul dekat blok B pada jam 12.20 malam. Lepas tu kawan ni tanyalah, kenapa 12.20? Kenapa tak cukupkan 30 je? Dan ada seorang kawan dia ni cakap, kau tak payah cakap banyak lah, aku tahu lah. Pukul 12.20 sharp dia akan finish, dia akan balik ke pondok pengawal balik. Sebab itu bukan kali pertama geng mereka pergi panjat tangki air tu. So memang dia dah tahu siap-siap dah jadual Pak Gad akan berkawal ni. Katanya Pak Gad tu akan start ronda pada pukul 12 malam. Dan dia akan pusing blok admin dulu. Blok admin ni berdekatan dengan pondok Pak Gad. Lepas tu Pak Gad tu akan pergi ke arah Padang dan barulah pergi ke blok F, E, D, C, B dan A. Dan lepas habis je dekat blok A tadi, dia akan pergi balik dekat pondok pengawal tu. Dan biasanya Pak Gad ni dia akan ambil masa dalam 20 minit untuk habiskan rondaan tu semua. Sebab itulah dia janji masa tu nak jumpa pada pukul 12.20 malam. Jadi macam yang dirancang pada pukul 12.20 malam, dia orang pergi rentas gelanggang bola keranjang yang ada sebelah dengan blok B. Lepas tu dia orang pergi ke garaj bas. Yang mana garaj tu sebenarnya bersebelahan je dengan tangki air tu. Dari situlah seorang-seorang akan berlari ke pagar tangki air tu dan dia orang akan cuba panjat selaju yang mungkin. Sebabnya masa dia orang panjat pagar tangki air tu, itulah waktu yang senang diekspos ataupun senang orang nampak kegiatan mereka. Masa tu dia orang semua memang dah abaikan segala keselamatan, memang nekatnya perlu tinggi untuk panjat pagar tangki air tu. Sebab pagar tu sendiri katanya dalam 6 kaki tau. Kalau jatuh daripada situ, memang cederanya tu bukan cedera ringan-ringan lah. Lepas kawan-kawan dia dah panjat, tiba masa dia pula yang panjat. Masa tu katanya dia punya berdebar tu bukan main lagi. Sampaikan berpeluh-peluh jugalah nak daki pun. Lepas tu kawan dia panggil, "Woi, cepatlah." Masa tu lah dia nekat. Tak kiralah apa nak jadilah. Pergi panjat. Masa dia tengah panjat naik pagar tu, dia perasan macam ada orang dekat belakang ni tengah perhatikan dia. Dan bila dia dah ada ke atas sekali, dia pun lompat ke bawah. Bila dia dah berjaya lompat ke sebelah sana, lepas tu dia paling ke belakang lah. Tengok siapa yang tengok aku tadi kan. Takutnya ada Pak Gad ke ataupun ada student-student lain ke yang nampak dia orang kan. Sekali tak ada apa-apa tau. Lepas tu sorang-sorang masuk ke menara tangki air tu. Jadi dalam menara tangki air tu semuanya gelap. Tak ada lampu langsung. Jadi masa tu diorang hanya berbekalkan cahaya yang masuk daripada luar ke dalam tangki air tu. Kiranya masa tu diorang macam meraba-raba jugalah untuk panjat tangki air tu. Katanya tinggi untuk satu tingkat tangki air tu adalah 15 kaki. Kiranya boleh tahan jugalah kan. Itu baru satu tingkat tau. Menara ni ada 5 tingkat. Jadi masa kawan-kawan dia panjat tangki air tu memang kuat gila lah bunyi. Sebab tangga tangki air tu sendiri dibuat daripada besi. So dia orang akan bunyi tong 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 macam tu kan. Tambah pula ruang tangga tu macam sempit sangat tau. So gema yang dihasilkan tu memang kuat gila, jadi macam agak seram lah. Memang rinding ding ding dong lah. Jadi masa tu dia pun panjat lah satu-satu kan. 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. Tapi masa dia duduk panjat tangki air tu pun, fikiran dia ni, dia duduk terfikir, siapa yang tengok aku tadi Siapa yang pandang aku tadi? Aku memang perasan ada benda yang pandang aku. Ada benda yang tengah tengok kat aku. Tapi tak ada pula, tak ada siapa pula. Siapa tadi Macam tu. Masa tu kawan dia yang ada kat atas sikit pada dia tegur dia, "Jangan mengelamun. Kita nak panjat terowong gelap ni. Kena pakai lampu telefon. Kalau tak nampak apa-apa." Kawan-kawan dia yang lain sebenarnya jauh ke depan. Jadi dia yang last sekali.
Masa nak panjat ke tingkat 4 tu, dia orang kena lalu satu terowong ni tau. Terowong tu memang gelap, tak ada cahaya masuk langsung. Jadi mereka memang perlu gunakan lampu telefon. Katanya bayangannya tu macam kita tengok dalam perigi. Tapi terbalik, masa tu dia ada kat dalam perigi, jauh kat dalam perigi, dan dia tengok ke atas. Macam tu bayangannya. Dan masa dia ada dalam terowong tadi, sebab keadaannya tu gelap sangat dan juga agak sempit, jadi masa tu dia cakap dia macam agak sesak nafas. Macam nak tarik nafas pun macam tak lepas macam tu. Jadi dia pun buat keputusan untuk rehat kejap kat dalam terowong tu. Masa tu dia nampak kawan-kawan dia yang lain dah berjaya dah keluar daripada terowong tu. Tak lama lepas tu dia dengar bunyi dong 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 macam tu. Macam ada orang tengah panjat tangga tu. Gegar tangga tu pun dia rasa tau. Kan kalau ada orang panjat tangga besi tu kan, kita yang ada kat atas tangga tu mesti kita akan rasa gegaran dia kan. So itulah apa yang dia rasa. Masa tu dia pun tengoklah sebelah atas. Kukutlah ada yang tengah panjat kan. Tapi tak ada siapa-siapa. Lepas tu dia tengok pula sebelah bawah. Tengok sebelah bawah tak ada siapa-siapa juga. Senyap, sunyi je. Ya memang dia tahu yang kawan-kawan dia semua dah naik ke sebelah atas semua dah. Masa tu dia fikir mungkin ada orang lain yang daki tangki juga masa tu. So dia tengoklah sebelah bawah tu kan. Tapi tak ada siapa-siapa juga. Masa itulah mula berdiri bulu roma dia semua. Katanya sampai dia termengah-mengah untuk bernafas, sampaikan dia sendiri boleh dengar degupan jantung dia. Tapi dia cuba juga positifkan diri yang dia fikir gegaran tadi tu disebabkan oleh dia sendiri. Dan terus dia cepat-cepat panjat tangga tu untuk naik ke atas. Masa nak sampai dekat tingkat 4 tu, dia macam hampir tergelincir tau. Sebab dia macam cepat sangat tergesa-gesa kan panjat tangga tu. Jadi terowong yang dia lalu tadi sebenarnya adalah terowong yang merentasi tangki air. Katanya kalau dia tergelincir, memang confirm akan jatuh dalam tangki air. Jadi masa dia sampai dekat tingkat 4 tu, dia dengar macam ada orang main air dalam tangki air tu. Masa tu dia fikir, budak-budak ni panjat tangki air sebab nak mandi dalam ni ke? Takkanlah sebab nak berenang-renang dalam ni. Lepas tu dia dah set dia punya mind dah. Kalau lah kawan-kawan dia tu minta dia mandi sekali dalam tangki air tu, dia memang tak nak. Sebab dalam tangki air tu sebenarnya memang gelap gelita, tak nampak apa tau. Masa tu sebab dia dengar bunyi dalam tangki air tadi kan, dalam air tu. Lepas tu dia suluhlah dengan lampu telefon dia tu. Masa dia suluh-suluh dalam air tu, hanya pantulan lampu dia je yang nampak. Kira sebenarnya memang tak ada apa-apa pun dalam tangki air tu. Tiba-tiba dia terkejut dengar kawan dia tegur. "Woi, kau buat apa lagi tu? Naik lah." Lepas tu dia dongakkan kepala dia ke atas. Dia tengok kawan-kawan dia yang lain semuanya ada kat atas. Kiranya dah ada dekat kawasan bumbung tangki air dah. Jadi untuk naik ke bumbung tangki air tu ada satu lagi tangga. Dia pun mulalah daki tangga yang terakhir tu. Masa dia tengah panjat tangga yang terakhir tadi, tiba-tiba dia rasa macam dekat pergelangan kaki dia ni ada rasa sesuatu yang basah tengah pegang kaki dia. Lepas tu secara spontannya dia terus tengok, apa benda pula yang basah-basah yang kat kaki aku ni? Dia pun suluhlah dekat pergelangan kaki dia tu. Tiba-tiba di antara anak tangga tu, dia nampak wajah lesu seorang perempuan yang sedang dongak ke atas tengok ke arah dia. Rambut perempuan tu dalam keadaan basah tau. Dan rambut itulah sebenarnya yang melingkari ataupun tengah pegang pergelangan kaki dia. Lepas dah tengok perempuan tadi, memang dia dah lembik habis dah. Dah tak ada dah kudrat untuk cuba lepaskan diri. Dan tiba-tiba dia terjatuh dalam tangki air tu. Katanya air dalam tangki air tu sejuk gila. Sampaikan dia rasa macam kena cucuk-cucuk dengan jarum macam tu. Masa tu dia cuba sedaya upaya untuk mengapungkan diri. Kiranya cuba untuk cari udara untuk bernafas. Tapi masa tu dia rasa macam ada satu cengkaman tangan manusia yang pegang pergelangan kaki dia, yang cuba untuk tarik dia sampai ke dasar tangki air tu. Dan masa tu memang dalam kepala dia ni dia duduk terbayang dekat lembaga tadilah, lembaga perempuan tadi kan. Dan dia fikir lembaga tadilah yang tengah tarik dia sampai ke dasar tangki air tu. Dia cuba untuk jerit, untuk minta tolong macam tu kan. Tapi bila dah keadaannya tarik mundur macam tu, memang perkataan tolong tu sendiri pun tak tersebut dengan penuh tau. Macam macam tu. Jadi masa dalam keadaan dia kena tarik tu pun, dia cuba juga tendang air untuk mengampunkan diri dia. Dan tak lama lepas tu dia rasa macam dah kejang-kejang semua dah. Yalah sebab sejuk sangat juga kan. Dan nafas dia pun katanya dah tinggal separuh dah. Masa itulah dia rasa macam mula mengalami kondisi hipoksia, yang mana oksigen dah kurang untuk ke otak. Jadi bila oksigen kurang ke otak manusia, kita akan mati. Yang seramnya lagi, masa tu juga sebenarnya dia dengar ada suara seorang perempuan tengah bercakap dengan dia tau. Perempuan tu cakap macam ni, "Marilah,
Suara tu macam berbisik dekat telinga dia. Dan dalam masa yang sama juga, dia rasa macam dada dia ni didakap dengan kemas tau. So mungkin masa tu bukan lagi kaki yang ditarik, tapi dada yang dirangkul macam ni dan ditarik ke dasar tangki air tu. Lepas tu, yang lebih ngerinya, perempuan tu berbisik lagi. Bersemadilah kau di sini. Masa itulah dia dah berhenti berlawan. Dia macam dah tak ada kudrat dah untuk lawan lagi. Dan dia redha je lah. Apa yang jadi dekat dia lepas ni, dia terima kalau ini nasib dia. Kalau dah masanya meninggal dekat sini, dia terima. Lepas tu tiba-tiba dia nampak ada satu cahaya putih tau. Tapi masa ni dia belum mati. Korang jangan silap. Nanti kan korang cakap, oh dia dah mati. Lepas tu tiba-tiba sekali dia nampak cahaya putih. Ikut cahaya putih macam tu. Tu cerita apa? Lepas dia dah nampak cahaya putih tadi, dia dengar suara kawan dia. Suara kawan dia panggil-panggil dia. Dan masa tu jugalah dia nampak macam ada tangan yang tengah dihulurkan untuk tarik dia ke atas. Masa itulah dia mula tersedar, dia mula macam cari semangat dia balik. Dan dia sempat berfikir, banyak lagi benda yang aku nak buat dalam hidup aku. Dan nak perbetulkan balik hidup dia yang mess up masa tu. Dan dia nekat, ajal dia bukan hari ni, bukan sekarang, bukan di sini. Masa tu dia gagahkan diri dia dengan tenaga yang tersisa tu. Dia cuba angkat tangan dia untuk capai tangan kawan dia tadi. Lepas dia dah gapai tangan kawan dia tu, kawan dia cuba untuk tarik dia ke atas. Tapi tiba-tiba ada satu lagi tangan pucat yang tarik dia ke bawah. Kiranya tarik dia untuk ke dalam tangki air tu balik. Dan masa ni lah sekali lagi dia tenggelam ke dalam tangki air tu. Tapi masa tu dia tak lepaskan genggaman tangan kawan dia tu. Dan dia pegang, memang dia pegang kuat-kuat tangan kawan dia. Masa tu lah dia berdoa banyak-banyak dengan Allah. Dia minta dengan Allah supaya beri kekuatan pada dia, beri peluang kedua pada dia. Dan dia janji untuk perbaiki diri dia untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Lepas tu kawan-kawan dia berjaya tarik dia naik ke atas. Lepas dah naik ke atas tadi, dia hirup udara sepuas-puasnya. Katanya dia tak pernah rasa nikmat dapat bernafas dengan puas. Lepas dah cool down, lepas dah okey semua, mula-mula sekali yang dia buat adalah memperbaharui syahadah dia. Dan sebenarnya dia tak tahulah kudrat daripada mana yang dia dapat masa tu. Lepas dia dah cool down tadi, dia terus bangun dan dia ajak kawan-kawan dia untuk pergi daripada situ. Masa tu dia orang kena turun ikut terowong yang gelap tu juga. Jadi masa dia orang turun ikut terowong yang gelap tu, dia ada dengar seorang perempuan mengilai. Masa tu dia orang turun tangga tu macam berlari tau. Turun je separuh, yang separuh lagi tu dia lompat turun. Lepas tu turun lagi separuh, yang separuh lagi lompat turun. Jadi dalam tangki air tu memang akan bunyi gedug-gedug gedang, gedug-gedug gedang, macam tu lah. Masa tu dia orang dah tak fikir apa dah. Dia orang dah tak fikir dah kalau kena tangkap dengan Pak Gad ke apa, tangkaplah, it's okay. Yang penting dia orang nak pergi daripada tempat tu, nak selamatkan diri masing-masing. Sampai je dekat-dekat bawah tadi, dia orang berlari lintang bungkang balik ke bilik masing-masing. Lepas dah balik ke bilik masing-masing tu, dia orang salin pakaian semua kan. Dan masa tu jugalah dia ceritakan pengalaman yang jadi pada dia dekat tangki air tu. Lepas daripada malam ni, semua dia orang dah taubat dah. Memang dah takkan naik tangki air lagi lepas ni. Dan katanya beberapa hari jugalah dia tak mandi sebab dia terbayangkan benda yang tarik dia dekat dalam tangki air tu. Dia punya imajinasi tu, dia takut nanti perempuan yang dalam tangki air tu mengalir melalui tangki air. Lepas tu tanya dia duduk mandi-mandi tu sekali, "Hai, aku datang." Macam tu kan. Tamat. Biasanya di end, sekarang ni dah tamat. Lain tak? Ok guys, saya rasa sampai di sini dulu untuk kisah kali ni. Terima kasih pada korang yang dah tonton video ni dan dah tonton sampai ke saat ni. Maaf kalau ada yang kurang daripada saya, dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitivity setengah hidup video. Kalau korang sukakan video ni dan sukakan video yang macam ni banyak-banyaknya lagi, korang cuma perlu tekan like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.